Okey, bertemu lagi dalam cerita Kamarul Baharin Harun tadi telah membawa kita ke Hulu Rajang. Dari Hulu Rajang kita terus ke negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Asim Hassan baru saja pulang ke Kota Kinabalu. Saya difahamkan Asim sebelum ini menjelajah beberapa daerah dari Kota Marudu ke Kudat, lantas ke Sandakan. Banyak cerita yang dibawakan. Asim, cuba ceritakan apakah pengalaman yang menarik yang dilakukan dalam liputan pada kali ini. Satu persatu. Baiklah, terima kasih Zul dan di Bukit Kewangan. Yang pastinya bila tadi Kamarul Baharin ada mengatakan semua orang mencari Astro Awani kerana tiada yang terpinggir, Astro Awani sentiasa membawakan baik di segenap pelosok mana pun di Malaysia ini. Begitu juga apabila saya sampai ke Kota Belud pada 23 hari bulan 8 baru-baru ini, yang mana mereka sangat teruja dengan kedatangan saya dan meminta saya berceritakan masalah mengenai keadaan banjir yang sering berlaku di daerah Kota Belud. Yang mana ingin saya recap dua kejadian besar yang berlaku pada 2017 dan yang terbaru pada bulan Jun tahun ini, yang mana itu merupakan banjir yang terbesar di daerah Kota Belud dan mereka mengharapkan, apa yang boleh saya ceritakan Zul, saya agak malu juga sebenarnya bila mereka memuji dan saya melihat adakah pujian itu ikhlas. Kita rasa malu sebenarnya bila mereka mengatakan Astro Awani terima kasih datang, kami betul-betul harapkan platform Astro Awani untuk membawa suara kami. Itu yang mereka luang-luangkan ketika yang mereka katakan ketika saya di Kota Belud. Saya juga bertemu dan membuat liputan mengenai keadaan banjir di situ. Kita tanya kenapa perkara itu boleh berlaku dan bagaimana perasaan mereka. Mereka ceritakan bagaimana keadaan di banjir ketika melanda Kota Belud itu. Beberapa kampung hampir menjadi pulau di Kota Belud itu sendiri. Dan dalam lawatan saya, dalam liputan saya sebenarnya ke pantai utara di Sabah ini, seperti Kota Belud, saya pada hari ketiganya saya bertemu dengan para belia di Kota Belud. Saya ingin lihat adakah peluang pekerjaan di Kota Belud itu mencukupi untuk mereka. Nyata mereka bijak ya Zul, rata-rata belia di Kota Belud ini bijak mengambil peluang yang mana mereka berniaga menjadi usahawan pada usia muda untuk memastikan kelangsungan hidup itu sendiri. Dan selepas dari Kota Belud, saya ke Kota Marudu selama 4 hari 3 malam di Kota Marudu, yang mana saya sempat meninjau kawasan luar bandar di kawasan Dun Tandih itu sendiri, iaitu Sonsogon Magandai, dan laporannya akan saya bawakan dalam Astro Awani dan di semua platform Astro Awani, baik TV dan juga digital. Ya. Asim, menariknya kalau kami mainkan visual Asim di Kota Marudu, dan ini adalah liputan Asim untuk pergi ke satu pusat peranginan yang Asim sebelum liputan ini juga pernah pergi. Visualnya cukup menarik, tempatnya cukup indah sekali kerana kalau kita tahu peta Sabah tu ada seperti dua tanduk, Kota Marudu berada di tengah-tengahnya dan juga panorama pemandangan panoramanya cukup cantik. Dan ini adalah antara resort yang saya rasa cukup sekali berada di kelas itu sendiri. Tapi Asim, jalan nak pergi ke sana bukan mudah. Naik kenderaan pacuan 4 roda. Jadi ini time COVID juga di mana masyarakat berkira untuk pergi ke melancong. Jadi apa luahan dan juga cerita yang Asim dapat bongkarkan pada ketika itu? Ya Zul, bila saya melihat keadaan di Kota Marudu ini, sebab saya sebelum pada 2015 saya pernah pergi ke resort tersebut, iaitu Panorama Paradise ini, yang mana pemandangan pada waktu malam kita boleh melihat kelipan bintang because tiada langsung bekalan elektrik. Pihak pengusaha hanya memakai genset, generator untuk menghidupkan lampu dari pukul 6 petang hingga 12 malam. After 12 malam, digelapkan semua itu dan kita boleh tersadai di lamannya yang besar untuk melihat panorama bintang itu sendiri. Dan pastinya bila kita bangun pada waktu pagi, dapat dilihat adalah keindahan yang sangat menakjubkan, iaitu Teluk Marudu itu sendiri dari atas bukit itu. Tapi apa yang saya lihat adalah
apa yang perlu diberi perhatian dalam aspek pelancongan di Kota Marudu ini bukan saja di panorama itu sendiri, di beberapa chalet, di beberapa homestay, di beberapa pusat pelancongan lain seperti Walai Tobilong di Kota Marudu, kita lihat infrastruktur jalan raya itu sangat daif. Dan bagaimana kita nak merancangkan ekonomi, bagaimana kita nak merancangkan sektor pelancongan itu dalam kalangan pelancong domestik jika jalan-jalan nak menuju ke sesuatu pusat pelancongan di Kota Marudu itu tidak dibaik pulih. Dan ini merupakan harapan mereka. Hampir 20 ke 30 pengusaha pelancongan yang ada di Kota Marudu, mereka sangat mengharapkan bantuan kerajaan untuk membina akses jalan yang lebih baik untuk memastikan mereka yang terkesan dengan COVID ini boleh terus menjana pendapatan dengan adanya jalan yang baik dan infrastruktur yang baik. Sebab sudah kita pasti industri pelancongan kita terkesan dengan COVID-19, pandemik COVID-19. Tapi bagaimanapun, adakah derita mereka itu akan kita tambah lagi dengan keadaan jalan yang sangat-sangat daif. So maknanya itu merupakan luahan yang mereka suarakan kepada kita, Azul. Asim banyak mendengar luahan perasaan dan juga perkongsian cerita rakyat. Asim juga mengatakan bahawa tadi apabila Asim turun ke lapangan bersama dengan Shahrizal, Ruzaini dan juga wakil di Lahad Datu, masing-masing ada cerita yang ingin dikongsikan. Itu mungkin Asim kata segan, tetapi dalam masa sama sebagai seorang wartawan, itu juga tanggungjawab besar yang kita perlu lakukan supaya dapat mengangkat cerita mereka. Tetapi sebagai seorang wartawan, bidang kuasa kita tidak sebesar mereka yang bergelar, yang berhormat ataupun yang berkhidmat. Jadi bagaimana Asim, sebagai wartawan, kita perlu sampaikan masalah, tapi dalam masa yang sama kita perlu juga berlaku adil kepada mereka, pihak berkuasa, pihak yang menentukan dan menguruskan situasi itu supaya dapat memberikan right of reply. Bagaimana itu perlu dijadikan satu ketetapan dan juga keutamaan setiap kali dalam laporan, Asim? Betul, Zul. Setiap kali permasalahan yang dibangkitkan oleh individu itu, kita perlu menilai permasalahan itu. Yang mana kita perlu lihat, adakah permasalahan itu lebih kepada secara peribadi, tuduhan-tuduhan melulu, atau ini benar-benar keluhan dan aduan mereka untuk memastikan kelangsungan itu. Dan apa juga di setiap laporan yang saya buat juga, dan rakan-rakan saya yang lain baik Shahrizal, Ruzaini Zulkifli, Rizal Abdullah dan Petrus Bernard yang ada di sebelah pantai timur juga, akan sentiasa kita di Astro Awani, seperti saya sendiri, sentiasa memberi diorang peringatan dan nasihat supaya kita sesuatu laporan itu perlu ada right of reply. Maknanya kita tidak boleh membuat sesuatu berita itu kepada sesuatu pihak semata-mata. Itu adalah memang culture kita dan itu adalah SOP dan juga itu adalah house style kita di Astro Awani. So untuk datang kepada kita mengadu masalah yang betul-betul bagi yang berlaku, pastinya perlu ada, setiap permasalahan itu perlu ada penyelesaian daripada pihak berwajib itu sendiri, Zul. Asim, paling seronok sekali apabila menyelusuri pantai utara Sabah ini. Asim tak cerita lagi pergi ke Sandakan bagaimana. Jadi mungkin bagaimana Asim merasakan ada sesuatu perkara yang mengubah sikit sebanyak persepsi ataupun memberikan satu pengalaman baru dalam buat liputan di Sabah? Pengalaman yang menginsafkan saya sebenarnya, Zul, bila saya berada di Kudat, saya melihat pembangunan Kudat itu sangat teratur. Okey, sangat, tapi dia tidak tiada kesesakan, tiada apa, tapi jalan raya berkembar dengan bulatan, dengan adanya kedai-kedai yang maknanya rancaklah ekonomi di situ. Bila kita lihat di seafood dekat Esplanade Kudat itu sendiri sangat-sangat murah, dan juga saya meninjau ke pasar kain apabila melihat anak-anak muda sanggup menjadi tukang jahit, memilih kerjaya sebagai tukang jahit untuk meneruskan kehidupan. Dan saya lihat ini adalah satu semangat mereka. Tidak perlu pun mereka berhijrah, berbakti untuk negeri atau daerah sendiri. Biarlah
bila saya tanyakan gaji itu adalah cukup untuk meneruskan kehidupan di diri dan juga keluarga, itu sudah cukup. Dan apa yang menginsafkan saya apabila saya makan di Esplanade itu, saya di sebelah meja saya ada seorang wanita bersama. Saya tidak tahu sama ada itu anak atau adiknya, dan dia memberikan, bila saya tengok wajahnya sangat bukan menjadikan, macam bila kita rasa something yang sangat baik perempuan ni kan. So rupanya dia cacat penglihatan, Zul. So saya rasa macam macam mana kau dengan ada duit 50 bagi kepada adik atau anak. Ya, macam kita rasa insaf. Kita yang ada kudrat ni perlu ada semangatlah untuk meneruskan hidup, Zul. Dan saya pun tidak sempat nak temu bual dia ke apa ke, tapi bila saya melihat dari susuk wajahnya, dari raut wajahnya dan susuk badan, bila saya tengok dan anak atau adiknya itu memimpin wanita itu, saya tahu yang dia adalah orang kelainan upaya penglihatan yang betul. Bila kita tengok dia mengeluarkan duit, menyimpan baki duit ke dalam tas tangan itu, saya tahu macam apa kerja dia. Senang ke detak dia dapat duit 50 itu untuk makan tengah hari. Tapi Asim, yang pastinya pengalaman itu apabila kita bercerita kisah rakyat, bukan sahaja mereka berceritakan masalah mereka, tapi seringkali juga kita jumpa mereka memberikan kisah-kisah yang penuh inspirasi. Bagaimana mereka dapat bangkit, bagaimana mereka penuh semangat untuk meneruskan hidup dan memiliki satu tafsiran keselesaan mereka sendiri. Mungkin itu juga yang mungkin Asim akan kongsikan nanti, kerana kalau boleh saya nak lagi banyak ceritalah dari kami di Bukit Kewangan ni. Tapi untuk cerita petang ini, itu saja masa yang kita ada. Asim, terima kasih kerana bersama kami. Jaga kesihatan, cukupkan rehat. Kirim salam dengan juru kamera kita di sana. Itu dia Asim Hassan langsung dari Kota Kinabalu berceritakan pengalaman membuat liputan di pantai utara negeri Sabah. Sekian saja cerita untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.